أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan berkongsi satu bahagian daripada insya, iaitu insya talabi, yang mana pada bahagian al-amru. Baik, kita terus kepada ta'arif ya. Al-amru, ta'rif al-amru adalah talabul fi'li ala jihatil isti'la, yang maksudnya menuntut perbuatan ke atas orang yang tinggi martabatnya kepada yang lebih rendah martabatnya. Maksudnya arahan itu datang daripada orang yang berkedudukan tinggi kepada orang bawahannya lah. Baik, contoh yang kita ambil di sini adalah dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Baik, perkataan ataupun kalimah yang dikategorikan sebagai ataupun yang dilabelkan sebagai al-amru ini adalah aqimus salah, dirikanlah. Aqimus salah, dirikanlah. Dirikanlah, aqimu. Baik, surah bagi al-amru terbahagi kepada empat. Baik, yang pertama adalah fi'lul amri itu sendiri. Yang kedua, fi'lul mudhari'ul muqtarinu bila muqtarini bila mil amr. Fi'il mudhari' dengan dengan adanya lam amr. Baik, yang ketiga adalah ismul fi'l amr. Yang keempat adalah masdarun naibul 'anil fi'l amr. Baik, kita terus kepada contoh bagi fi'lul amri, iaitu seperti mana yang kita telah sebut tadi, iaitu aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in dalam surah Al-Baqarah. Baik, perkataan yang diambil di sini adalah aqimu, yang dilabelkan sebagai surah fi'lul amr. Baik, yang kedua adalah fi'lul mudhari'ul muqtarini bilamil amr. Fi'lul mudhari' yang disertai dengan lamul amr, lam perintah ataupun lam suruhan. Dalam surah Al-Baqarah contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ila al-akhir al-ayah, sadaqallahul azim. Baik, perkataan ataupun kalimah yang dilabelkan sebagai sirah al-fi'l al-amr muqtarinu bilamil fi'l adalah wal yaktub, dan tulislah, bermaksud di situ. Dan yang ketiga adalah ismul fi'lul amr, yang mana ini adalah isim fi'il suruhan yang berbentuk dalam isim, ataupun dalam kata mudah adalah perkataan berbentuk isim, tetapi maksud yang dinyatakan dalam ayat ini adalah fi'il. Baik, sebagai contoh dalam surah Al-Maidah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم. Baik, perkataan ataupun kalimah yang diambil sebagai isim fi'lul amr di sini adalah alaikum, yang mana dalam konteks ayat ini perkataan ini bermaksud jadilah. Alaikum anfusakum, jadilah kamu semua, jadilah kamu diri-diri kamu. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah al-masdarun na'ibul an fi'lil amr. Masdar na'ib fi'lul amr, yang mana fi'lul amri yang berkedudukan ataupun yang berbentuk masdar. Baik, contoh yang kita ambil ini daripada rangkap syair yang berbunyi fasabran fi sabilil mauti sabran famani lal khuludu bimastata'. Baik, perkataan yang diambil ataupun kalimah yang diambil sebagai contoh di sini adalah fasabran, berbentuk masdar, tetapi maknanya adalah maknanya yang dimaksudkan sini adalah suruhan, sabarlah. Okey, sekarang kita terus kepada bahagian khuruj sighul amri an dilalatiha al-asliyah, yang bermaksud adalah terkeluar ataupun kategori-kategori yang terkeluar daripada sighah amri daripada dalil asalnya.
Ataupun dengan kata mudah, ia menggunakan sirah amr tetapi maknanya bukan suruhan, maknanya bukan al-amr. Baik, yang pertama adalah ad-du'a. Ya, talabu syai' ala sabil at-tadarru'i wa tasawwuli wa yasdaru min adna ila al-a'la manzilatan. Boleh ataupun secara ringkasnya ia memberi maksud permohonan doa daripada orang yang rendah pangkatnya kepada orang yang lebih tinggi. Sebagai contoh dalam ayat dalam surah At-Taha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dua perkataan, dua kalimah yang diambil di sini adalah ishrah dan yassir, yang mana ini adalah bukan suruhan untuk Allah mengabulkan permintaan seseorang itu, tapi ialah permohonan. Baik, yang kedua adalah al-iltimas, iaitu permintaan. Talabul amr ala sabil at-talattuf yakunu bainal andadi wa nuzara'il mutaqarribain qadran wa manzalatan. Ialah satu bentuk permintaan dalam bentuk yang lemah lembut. Baik, yang kita lihat pada contohnya iaitu a'irnil kitab, pinjamkanlah aku kitab. Bukan satu kemestian tetapi ia satu permintaan, dan tak semestinya kita dapat ataupun tidak dapat ditentukan. Baik, yang ketiga adalah at-tawbikh atau at-tahdid, mengugut ataupun memburukkan. Wa talabul amri la yurda 'ala al-mutakallim wa fihi 'aid lil mukhatab bihi in fa'alahu takhwifan aw lahu wa tahdhiran. Ini adalah satu bentuk lebih kurang ataupun mudah faham adalah sindiran. Sebagai contoh dalam surah Ibrahim, Allah merakamkan dalam ayat yang ke-30 yang boleh kita dikatakan sebagai satu sindiran lah kepada orang yang terus melakukan ataupun lagha dalam dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Perkataan ataupun kalimah yang diambil di sini yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah tamatta'u. Qul tamatta'u, berseronoklah kamu. Fa inna masirakum ila an-nar, sesungguhnya tempat kembali kepada kamu yang mereka yang lagha berseronok ni adalah neraka. Ini satu bentuk sindiran. Baik, yang keempat adalah at-tamanni, yang mana هو طلب الأمر تتعلق بنفس الترجوه وقوه سواء كان تحقيقه مستحيلا أو كان أو ممكنا أم ممكنا غير مطموع في نيله. Yang mana dalam takrif ini kita dapat memahami bahawa suatu tuntutan itu adalah berkait dengan diri kita sebagai seorang manusia, dan perkara itu akan berlaku ataupun mungkin berlaku dalam kehidupan kita, tapi tidak boleh ditetapkanlah masanya. Baik, sebagai contoh, satu petikan daripada syair Al-Umm Qais, ala ayyuhal layl at-tawil ala injali bisabhan wa mal isbahu minka bi amthali, yang bermaksud ala ayyuhal layl at-tawil ala injali, dalam yang bermaksud ala wahai sesungguhnya wahai malam yang panjang, menjelmalah pada maksud tersebut. Perkataan injali itu adalah maksudnya menjelma, dan dalam konteks ayat ini bukanlah suatu arahan untuk menyuruh malam tersebut terjadi on the spot secara serta-merta. Dan perkara itu kita ketahui akan berlaku, tetapi ia bukanlah suruhan pensyair kepada Tuhan untuk terus jelmakan malam tersebut. Yang kedua adalah at-taswiyah, iaitu sama rata. Yang bermaksud taswiyah ini boleh difahami ataupun kita boleh katakanlah dengan suatu keadaan itu tidak sama, itu sama sahaja. Suatu keadaan itu sama sahaja, sama ada kita bercakap tentangnya ataupun kita tidak bercakap tentangnya. Baik, dalam surah At-Tur ada menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Dalam konteks ayat ini Allah berfirman maksudlah kamu ke dalamnya, iaitu rasakanlah kepanasan api, sama ada kamu bersabar ataupun tidak sabar, sama sahaja bagi kamu akan tetap merasakan. Maksud di sini adalah sama ada kamu
yang masuk ke dalam api yang panas itu adalah panas atau dalam keadaan bersabar ataupun tidak bersabar, sama saja bagi kamu. Kamu akan tetap merasakan. Dan ini bukan suruhan untuk kamu bersabar, kerana ia tetap akan dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam neraka. Baik, yang terakhir adalah al-ibahah, iaitu harus, ataupun dalam konteks balaghah ini kita boleh fahami uh, suatu keadaan yang mana perlu memilih. Perlu memilih sama, kerana apa? Kerana apa kena pilih? Sebab ia tidak boleh berlaku dua perkara tidak boleh berlaku dalam satu masa. Baik, kita terus pada contohnya. Jalis Aba Yusufa atau Aba Hasan Al-Shaybani. Duduklah Abu Yusuf ataupun Abu Hasan Al-Shaybani. Baik, dalam konteks dalam contoh ini ia menyuruh Abu Hasan ataupun Abu Yusuf yang duduk, kerana dua perkara ini tak boleh berlaku dalam suatu masa. Wallahu a'lam.